Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid satu lavender? Awak sihat ke hari ni? Sehat. Syukur. Semua syukur Alhamdulillah kerana semua dalam keadaan yang sihat. Okey. So hari ni kita nak terus lagi PDPR kita. Semangat lagi ke ni? Semangat lagi ke? Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang datang pada hari ini dan juga tahniah juga kepada ibu bapa kerana menyediakan kemudahan untuk anak-anak kita belajar bersama-sama ber-PDPR. Okey, insya-Allah kita doakan semoga sekolah akan cepat dibuka supaya kita boleh masuk sekolah. Okey, so hari ni kita dah masuk kepada PDPR bilangan ke-35 dah. 35 matematik tahun 1 di mana hari ni kita dah masuk kepada yang terakhir sekali dalam topik panjang, jisim dan isi padu cecair iaitu menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair dalam situasi harian. Cikgu Nusra Raisa baru masuk. Okey Sarah, terima kasih sebab masuk kelas Cikgu Asmawi. Okey, Cikgu ambil kehadiran Sarah. Okey, sebelum Cikgu pergi lebih jauh, cuba tengok mungkin ada murid-murid yang baru masuk. Setakat ini yang Cikgu dapat kenal, yang Cikgu dapat daftarkan Arisa, Fairuz, Hafi, Irfan, Mawar, Putra, Putri, Sarah. Okey, Syifa hari ni dia tak dapat masuk sebab mak dia kena pergi pusat pengagihan vaksin. So dia tak dapat masuk hari ni, dia tengok video lah. Okey, ada lagi tak murid lain yang cikgu tak sebutkan? Okey, Auni baru masuk. Cikgu ambil kehadiran Auni. Okey, terima kasih kepada murid yang datang hari ni. Okey, kita tengok sikit. Mesti semua orang nak tahu kan? Kita kedudukan bagi kelas dojo. Okey, so cikgu akan umumkan kedudukan murid dalam kelas dojo, siapa yang dapat nombor 1 dan sebagainya. Okey, tempat pertama telah dimenangi oleh Hafi dengan markah 623. Tempat kedua, Arisa Nazmin dengan 609 mata. Dan tempat ketiga, Putra 602 mata. Okey, cikgu sebutkan murid yang adil. Mawar 597, Irfan 593, Auni Zahra 591. Ni yang hadiah yang tak adil cikgu tak sebutlah. Sarah 420. Semua murid-murid yang hadir ni semua markah tinggi-tinggi. Fairuz 298. Okey, ada lagi tak? Rasanya tu sajalah. Ada lagi tak murid lain yang cik nak tahu markah dia? Tak ada dah kan? Ni je kan yang datang kan? Syahira 521. Okey, tahniah kepada murid yang mendapat kedudukan pertama, kedua dan ketiga. Kedudukan ni tidak dia mungkin akan berubah sebab campur lagi dengan markah-markah yang akan datang. Setakat ni ini adalah Cikgu. Putri. Oh, Putri nak tahu Putri punya markah 392. Okey, so ini ada kedudukan markah. Kedudukan ni mungkin boleh berubah mengikut pencapaian dan juga awak punya kehadiran, latihan dan sebagainya lah. Okey, benda ni tidaklah mempengaruhi sangat, tapi dia akan memberikan sedikit wajaran kepada cikgu. Murid yang selalu dapat markah tinggi ni selalunya adalah murid yang bagus dan rajin. So dapat markah lebih lah selalunya. Dia mempengaruhi jugalah walaupun bukan 100%. Okey, tahniah lah yang dapat markah tinggi. Okey, cikgu akan tunjukkan sikit hasil kerja awak pada minggu lepas pada hari Khamis. Ini adalah latihan yang telah dihantar. Kebanyakan murid dapat markah penuh lah. Okey, tahniah kepada murid yang hantar. Okey, Hafi. Oh, Hafi baru masuk Okey, cikgu semak balik nantilah. Nanti cikgu tambah markah. Okey, seterusnya ini adalah murid yang dah hantar. Jadi jika ada murid-murid kat sini yang tengok video cikgu, mungkin yang tak hantar lagi, yang dah rasa nak hantar boleh hantar. Kalau tak hantar maksudnya tak dapatlah kehadiran. Siapa yang hantar dapat kehadiran pada tarikh 7 hari bulan Oktober 2021. Okey.
Okey, kita teruskan dengan PDPR kita pada hari ini dengan memberitahu sikit peraturan. Seperti biasalah, cikgu suka beritahu peraturan dulu. Pertama, kita hadir dulu kelas online 10 atau 15 minit lebih awal. Pastikan kamera dibuka supaya cikgu boleh nampak siapa yang ada dalam kelas cikgu hari ini. Seterusnya, sila tutup mikrofon atau senyap sekiranya cikgu sedang memberikan pelajaran. Sekiranya bunyi terlalu bising, terus matikan mikrofon tu. Okey, mungkin ada masalah tertentu, cuba elakkan pakai speaker besar sebab kadang-kadang bila pakai speaker besar dia akan bergaung. Okey, bila boleh buka mikrofon, buka bila cikgu tanya sahaja. Okey, seterusnya duduk di tempat yang sesuai dan bersih serta selesa. Baca doa dulu sebelum kita menuntut ilmu. Cikgu akan tambah 5 markah kepada murid yang hadir Google Meet hari ini. 5 markah lagi cikgu tambah kepada murid yang hantar latihan dalam Padlet dan juga buat Desmos. Maksudnya untuk Desmos ke, quizzes ke, word wall ke, cikgu bagi. Kalau dia buat, dapat lagi 5 markah. Okey, sekurangnya 5 markah lagi untuk hasil kerja yang cemerlang. Tapi cikgu akan tambah 2 markah saja sekiranya markah hasil kerja awak biasa saja ataupun ada salah lah. 2 saja cikgu bagi. Manakala murid yang bising, cikgu akan potong 2 markah. Okey. So hari ni kita tidak ada video. Untuk set induksi kita hari ni kita tak ada video yang menarik lah untuk nak tunjukkan sebab hari ni kita nak fokus kepada ulang kaji. Okey, kuis ulang kaji panjang jisim dan isi padu cahaya. Kita nak ulang balik semula pelajaran yang sebelum-sebelum ni. Mungkin ada yang dah lupa kan, nanti nak jawab mana panjang, mana pendek, mana dekat, mana jauh, semua nak kena ingat balik semula, nanti kita nak jawab soalan kan. So kita buat ulang kaji sikit dulu. So cikgu akan pilih murid berdasarkan dekat sini. Okey, so kita akan start sekarang. Tapi kini kita jawab sama-sama bukan kita jawab ramai-ramai macam sebelum ni. Okey, kita pilih seorang-seorang untuk jawab. Okey, kita mulakan dengan murid yang pertama yang akan menjawab soalan ini ialah Arisa Nazmin. Okey, Arisa, yang mana satukah isi padu air yang paling sedikit? Merah, biru, kuning atau oranye? Kuning. Betul. Tahniah diucapkan kepada awak. Okey, cikgu tambahkan markah. Okey, tadi ada seorang murid baru datang. Syahira Okey, cikgu ambil kehadiran Syahira. Okey, soalan seterusnya kepada Auni Zara. Yang manakah menunjukkan separuh? A, B. Okey, Auni, yang manakah menunjukkan separuh? A, B, C atau D? Separuh. B ke D? Bola ke dongki? B. Okey. Betul. Jawapan yang diberikan oleh Auni betul B, bola Okey, soalan seterusnya cikgu berikan kepada Fairuz. Fairuz, panjang sudu sama dengan berapa kelip kertas? Sudu berapa kelip kertas? 7, 6, 4 atau 8? Fairuz, are you here? 8. Sudu, bukan senduk. Yang ini senduk. Yang warna hitam ni senduk. Yang warna coklat ni sudu. 4. 4. Okey, itu cikgu suruh betulkan tu. Jawapan dia 4. Okey, tahniah. Seterusnya, kita minta murid berikutnya untuk jawab. Kita minta Hafi Ikram untuk jawab soalan seterusnya. Bekas pensel lebih berat ke atau lebih ringan daripada bola pingpong? Lebih berat. Okey, kita tengok betul atau salah.
Tahniah, jawapan yang diberikan tepat sekali, lebih berat. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya kepada murid berikutnya, iaitu Irfan Naufal. Sila jawab soalan ini. Yang manakah paling jauh daripada kaunter tiket? Lelaki berambut kuning, lelaki berbadan gempal, lelaki berambut oren, atau budak lelaki? Budak lelaki. Okey. Jawapan anda tepat sekali. Tahniah diucapkan. Okey, seterusnya soalan berikutnya. Mawar. Susu di dalam kotak dapat diisi ke dalam berapa gelas? 7, 4, 2 atau 3? Bol. 2. Betul jawapan anda. Tahniah diucapkan kepada Mawar. Soalan seterusnya, Putra Al-Alim. Sebiji limau lebih ringan atau sama berat daripada sebiji apple? Sama berat. Sama berat. Tahniah diucapkan, jawapan Putra tepat sekali. Okey, soalan seterusnya, Putri. Yang manakah paling rendah? Lampu jalan, pondok telefon, lampu jalan, ini elektrik, tiang elektrik, pondok telefon, lampu jalan, atau pilih bomba? Mini bomba. Betul. Tahniah diucapkan kepada Putri kerana menjawab dengan tepat sekali. Soalan seterusnya kepada Sarah Aisyah. Sila jawab soalan ke-9. Air di dalam mangkuk dapat diisi ke dalam berapa tiup? 7, 4, 9 atau 3? Air di dalam mangkuk dapat diisi ke dalam berapa tiup? 7, 4, 9 atau 3? 3. 3. Jawapan anda salah. Jawapannya ialah 4. Boleh masuk 4 tiup. Okey, soalan seterusnya kita berikan kepada Syahira Dania. Yang manakah paling berat? 2 buku teks, 3 buku teks, 5 buku teks atau 1 buku teks? Berapa? 5 buku teks. Tahniah, jawapan yang diberikan oleh awak tepat sekali. Okey, kita patah balik semula kepada murid yang lain. Okey, yang mula-mula tadi, ada tak murid yang cikgu tak sebut nama dia? Tak ada. Maksudnya tak datanglah yang lain ni Okey, kita pergi semula kepada Arisa Nazmin. Soalan seterusnya. Air di dalam mangkuk dapat diisi ke dalam berapa tiup? 3, 7, 9 atau 4? 4. 4. Okey, tahniah diucapkan kerana menjawab dengan... Dia baru masuk. Okey, dia. Okey, terima kasih kepada Arisa. Kita pergi kepada Auni Zarah dulu. Soalan seterusnya. Cikgu. Auni, minyak masak di dalam botol besar dapat diisi ke dalam berapa botol kecil? 2, 5, 3 atau 4? 5. Okey, kita tengok jawapan awak tepat atau salah. Tepat sekali. Tahniah diucapkan.
Soalan seterusnya kepada Dia Inara. Selamat datang Dia Inara. Okey. Dia Inara, sila jawab soalan seterusnya. Soalan 12. Apakah haiwan yang paling tinggi? Itik, tapir, kuda atau zirafah? Zirafah. Bagus, tepat sekali jawapan awak. Okey, soalan seterusnya kepada Fairuz. Air di dalam akuarium dapat diisi ke dalam berapa baldi? 7, 2, 3, 4. 3 baldi. Tahniah diucapkan, jawapan anda tepat. Soalan seterusnya kepada Hafi Ikram. Panjang sudip sama dengan berapa kelip kertas? Sudip yang warna hitam ni. Panjang sudip sama dengan 8. Okey, kita tengok betul atau salah. Tepat sekali, 8 kelip kertas. Okey, soalan seterusnya. Soalan ini kepada Irfan Naufal. Kelip kertas lebih ringan atau lebih berat daripada pemadam? Ulang sekali. Kelip kertas ni yang warna merah ni lebih ringan atau lebih berat daripada pemadam? Lebih ringan. Lebih ringan. Okey. Jawapan anda juga tepat. Tahniah diucapkan. Seterusnya Mawar. Tahniah. Okey, yang manakah lebih berat? Okey, di sini ada kicap, ada gula, ada beras dan juga gula. Kicap kurang daripada jisim gula. Jisim beras lebih daripada jisim gula. Yang manakah paling berat? Kicap, gula, beras atau tepung? Mana ada tepung? Berat. Beras. Okey. Tepat sekali sebab kita nampak kat sini beras tu bila timbang dia yang paling berat sekali kan. Okey, soalan seterusnya. Putra Al-Alim. Panjang sudu sama dengan berapa kelip kertas? 4. Okey, kita tengok tepat atau salah. Tepat sekali. 4. Senang je kan? Okey, soalan seterusnya Putri. Soalan 18. Yang manakah lebih pendek? Sudu, kerusi, penyapu atau pasu bunga? Duduk. Sudu. Tepat sekali jawapan awak. Tahniah diucapkan. Okey, soalan seterusnya kepada Sarah Aisyah. Soalan 19. Sebiji belon iaitu yang berwarna oranye ini sama berat ataupun lebih ringan daripada sebiji bola? Sarah, sebiji belon sama berat ke atau lebih ringan ke daripada sebiji bola? Jawapan? Lebih ringan. Lebih ringan. Okey, jawapan awak tepat sekali. Terima kasih. Soalan seterusnya dan soalan terakhir sekali itu soalan yang ke-20 kita berikan kepada Syahira Dania. Yang manakah gerabak yang paling pendek? A, C, E atau D?
Paling pendek. Cikgu. A. Okey. Jawapan awak tidak tepat kerana yang paling pendek sekali adalah... Nak betulkan ke? Apa yang paling pendek sekali? Okey, jawapannya adalah C. C yang paling pendek sebab yang lain tu panjang juga. Okey, kita dah selesai menjawab semua soalan yang telah diberikan. Tahniah diucapkan kerana telah menjawab dengan baik. Ada 2 saja soalan yang kurang tepat. Yang lain semua jawab dengan bagus. Okey. So, kita pergi kepada latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 62. Sila tuliskan hari dan tarikh iaitu Khamis dan 14 Oktober 2021. Muka surat 62. Sila tulis hari dan tarikh. Okey, kita sambung dengan aktiviti 1. Okey, cikgu besarkan sikit supaya boleh nampak. Okey, gambar di bawah menunjukkan jisim betik dan nanas. Okey, betik, inilah betik kan? Ini betik. Yang cikgu tunjuk guna pensel ni betik tau. Okey, yang ini, yang tinggi yang ada tajam-tajam ni, nama dia nanas. Okey, sekarang ni, betik ni ditimbang dan juga nanas ni pun ditimbang. Okey, betik ditimbang. Kalau kita tengok dekat sini, ada berapa buah manggis di atas dia supaya jadi sama banyak. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ada berapa manggis ke atas penimbang ni? Untuk betik. 6. Ada 6. Okey, ada 6. Okey, kita tulis dulu 6. Okey, untuk nanas, berapa buah manggis yang kena ada atas penimbang ni? 4. Okey, pertama sekali kita kena ukur dulu. Ya, terima kasih. Kita kena ukur kita kena timbang dulu. Dan baru kita boleh banding. Okey, soalan pertama dia kata bandingkan jisim betik dengan nanas atau nanas. Yang manakah lebih berat? Okey, cikgu pilih seorang murid untuk jawab soalan ni. Okey, kita akan guna random. Okey, murid tersebut ialah Hafi. Bantu cikgu, apakah buah yang lebih berat? Betik atau nanas? Hafi, mana satu jawapan awak? Betik atau nanas yang lebih berat? Nanas. Nanas ada 4. Betik ada 6. Siapa lebih berat? Betik. Betik. Okey, semua orang tulis dekat jawapan masing-masing. Betik paling berat. Atau sorry, bukan paling kita tulis betik lebih berat. Daripada nanas. So ni jawapan dia. Betik lebih berat daripada nanas. Itu jawapan yang paling tepat sekali. Okey, setakat tu boleh faham tak kenapa betik lagi berat? Sebab betik dia ada 6.
buah manggis di atas penimbang untuk nak jadikan dia seimbang. Tetapi buah nanas hanya ada 4 sahaja. Sebab itulah betik lebih berat daripada nanas. Okey, selesai dah soalan 1. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua, kita tengok sama-sama. Panjang berus lukisan ialah 6 pemadam. Panjang pensel ialah 4 pemadam. Yang manakah lebih panjang? Berus lukisan atau pensel? Okey, pertama sekali kita dah ukur dah. Okey, kita dah ukur, kita dah nampak berus dia perlukan 6 pemadam. Manakala pensel perlukan 4 pemadam. Jadi siapakah atau apakah yang lebih panjang? So cikgu pilih murid. Soalan ini cikgu berikan kepada Syahira Dania. Manakah lebih panjang? Berus lukisan atau pensel? Syahira? Berus. Okey. So kita lukiskan gambar berus. Tak apa, tak cantik pun tak apa. Yang penting kita lukis. Okey. Kita buat dia punya batang dia. Macam tu. Tak cantik sikit lah cikgu buat kan. Okey, kita tulis kat situ. Lebih panjang. Lukis gambar berus tu. Berus lebih panjang daripada pensel. Pensel tu kita lukis gambar pensel. Tapi kena pendek sikit lah. Jangan panjang sangat. Macam tu. Berus lebih panjang daripada pensel. Buruk lah cikgu punya lukisan ni. Nak lukis balik lah. Okey. Okey lah sikit ni. Okey. Berus lebih panjang daripada pensel. Selesai dah soalan nombor 1 dan 2. Okey, untuk soalan penyelesaian masalah ni, kita kena pandai baca. Okey, kena pandai baca dan baru kita boleh jawab. Okey, terima kasih Syaira. Okey, soalan seterusnya. Kita akan jawab muka surat 62. Okey, 62 ni. Okey, Adriana baru masuk. Okey, kita jawab soalan 62 pula ya. Sorry, 63. Minta maaf. Muka surat 63, latihan 3. Okey, dalam latihan 3 ini, dia menceritakan tentang 3 orang pelajar. Nama dia Kumar, Linda dan Zain. Kumar ni dia cakap, saya lebih tinggi daripada Linda. Dia cakap, Kumar ni cakap, ni Linda ni. Yang kat tengah ni, perempuan ni. Lepas tu Zain pula cakap, saya lebih rendah daripada Kumar. Maksudnya lebih rendah daripada dia lah. Saya lebih tinggi daripada Linda. Soalan 1. Siapakah yang paling tinggi? Cikgu nak pilih murid ni. Soalan tu dia tanya. Sabar. Cikgu pilih. Arissa Nazmin. Siapakah yang paling tinggi? Kumar ke? Kumar. Okey, tulis kat situ. Paling tinggi. Paling tinggi. Okey. Gariskan. Tulis nama dia. Kumar. Jawapan dia ialah Kumar. Okey, soalan seterusnya. Kedua.
Siapa pula yang paling rendah? Okey, cikgu akan pilih seorang murid. Fairuz, sila jawab. Siapakah yang paling rendah? Linda. Linda, bagus. Tulis kat situ Linda. Paling rendah ialah Linda. L-I-N Linda. Linda. Huruf besar ya, nama mesti huruf besar. Okey, Zain ni dia tidak terlibat di tengah-tengah. Okey, selesai dah soalan 3. Soalan ni nampak macam susah sikit sebab kena baca. Kalau cikgu tak ajar langsung, cikgu tak pasti awak boleh jawab ataupun tidak. Dia kena pandai baca dan faham. Lepas tu soalan ni nampak macam susah. Okey, tapi sebab Google Meet ni cikgu akan bimbing secara lisan. Awak kena jawab secara mulut. Okey? Okey, cikgu bincang kat situ. Okey, terima kasih kepada Fairuz. Soalan seterusnya ialah soalan 4. Soalan 4 berbunyi seperti ini. Dia kata, lihat gambar. Apakah yang boleh dimasukkan ke dalam bekas pensel? Ada satu bekas pensel. Bekas pensel tu dia ukur panjangnya ada berapa sharpener. Ni cikgu nak tanya seorang murid Murid yang cikgu nak tanya ini ialah Sarah Aisyah. Sarah, berapakah panjang bagi pensel punya bekas ni? Bekas pensel. Cuba kira berapa panjang dia. Ni panjang ni. Berapa? 7. Bagus. Jawapan dia ialah 7 sharpener. Okey. Sarah juga. Pembaris berapa? Lapan. 8. Pen? 6. Gam? 4. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, kan? Manakah yang boleh masuk dalam pencil box ni? Pembaris pensel atau gam? Mana yang boleh masuk? Ada 2. Gam. Gam. Satu lagi? Pen. Pen. Kenapa pembaris tak boleh masuk? Kenapa pembaris tak boleh masuk dalam pencil box ni? Sebab tidak panjang. Betul, sebab pembaris ni panjang. Dia terlebih daripada pencil box. Dia tak muat. Kalau kita nak masukkan pembaris ke dalam pencil box, tak muat nak masukkan. Sebab pembaris ni terlalu panjang jika nak dibandingkan dengan pencil box. Sebab itulah kita tak masukkan pembaris dalam pencil box ni. Okey, soalan dia ada 2 jawapan, iaitu gam dan juga pen. Pembaris kita tak masukkan sebab besar. Dia panjang, tak muat nak masuk dalam pencil box tu. Okey, selesai dah soalan 4. Kita buka muka surat 64 pula. Okey, soalan 5. Okey, dalam gambar di atas ada beberapa jenis buah, iaitu nangka, labu dan tembikai. Tentukan buah yang paling ringan dan buah yang paling berat. Okey, cikgu tulis kat situ paling ringan. Siapa dia? Paling berat. Siapa dia? Okey, so cikgu akan pilih 2 orang murid untuk jawab satu soalan ni ya.
Okey, kalau kita tengok dekat sini, buah nangka ni bila timbang dengan buah tembikai, siapa lagi berat? Siapa boleh jawab? Nangka dengan tembikai, siapa lagi berat? Nangka. Nangka. Okey, bila cikgu timbang labu dengan tembikai, siapa lagi berat? Tembikai. Tembikai. So sekarang ni cikgu nak tanya seorang murid yang ada dalam ni. Nama murid itu ialah Auni Zahra. Auni bagi tahu cikgu tiga-tiga buah ni mana satu yang paling berat? Nangka ke, labu ke atau tembikai? Paling berat. Yang paling berat. Cuba tengok gambar. Jadi bila timbang dengan tembikai, oh dia menang. Bila timbang dengan labu, dia ni menang. So siapa yang paling berat sekali? Labu. Labu. Are you sure labu paling berat? Labu yang ini. Cikgu kata yang paling berat. Kalau paling berat, penimbang tu mesti jatuh kat bawah. Tapi kalau tengok labu ni, penimbang ni dia naik atas. So siapa yang paling berat? Cuba awak tengok balik. Apa kira sana? Auni boleh jawab? Boleh? Mana satu yang paling berat, Auni? Buah nangka ke? Buah tembikai ke? Atau buah labu? Buah tembikai. Tembikai. Okey, jawapan yang diberikan oleh Auni tak tepat, Auni. Paling berat sebenarnya adalah buah nangka. Sebab buah nangka ni dia jatuh, dia punya penimbang dia dekat bawah. Bila timbang dengan tembikai, nangka menang. Nangka menang, tembikai kalah. Bila timbang dengan tembikai dengan buah labu, tembikai menang, labu kalah. Jadi bermaksud tembikai ni bila lawan dengan nangka dia kalah, bermaksud dia ni tak berat sangat. Tapi bila dia lawan dengan labu, dia menang, bermaksud dia tengah-tengah. So yang paling berat sekali adalah nangka. Okey, sekarang soalan seterusnya cikgu berikan kepada murid lain. Murid tersebut ialah Putri. Buah apakah yang paling ringan? Nangka, labu atau tembikai? Putri, buah apakah yang paling ringan? Putri, Balkis, buah apa yang paling ringan? Buah apa yang paling ringan? Labu, nangka atau tembikai? Okey, disebabkan tak boleh jawab, cikgu buka kepada sesiapa yang dalam kelas. Buah labu. Selamat, cepat. Buah labu yang paling ringan. Okey, sebab labu ni dia bila timbang dengan tembikai dia kalah. Timbang dengan nangka mestilah dia kalah sebab dia ni pun kalah. Jadi automatik lah labu ni paling ringan. Okey, selesai dah soalan 5 Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Cikgu nak murid ni bersedia Dia Inara. Yang lain pun sama, tengok soalan 6. Aminah tuang 1,5
kotak jus anggur penuh ke dalam beberapa cawan atau gelas. Adik minum 2 cawan. Ni adik Adik minum 2 cawan. Kawan-kawannya minum 4 cawan. Berapa gelaskah Berapa gelas jus anggur itu? Okey, so kita okey, sekarang ni cikgu lukiskan gambar. Okey, ni cikgu lukiskan gambar adik. Ni gambar adik. Walaupun tak cantik, macam tu. Okey, adik minum 2 gelas. So cikgu lukis 2 gelas. 1, 2. Okey, sekarang kawan-kawannya mestilah ramai kan. So cikgu lukis lagi 2 orang. Ini perempuan. Okey, kawan-kawannya minum 4 gelas. Okey, kita guna warna lain lah, baru nampak kan. Gelas cikgu guna warna hijau. 1, 2. Yang ini diminum oleh adik. Adik minum 2 gelas. Kawan-kawannya minum 4 gelas. Jadi cikgu lukis gambar 4 gelas. 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang soalan tu tanya, berapa gelas semuanya untuk jus anggur ni? Cikgu nak tanya Dia Inara, berapa gelas semuanya? Dia Inara, berapa semua gelas? Gelas tu ialah yang warna hijau ni. Berapa gelas Dia Inara? 2 tambah 4 sama dengan 6. Pandai, lajunya. Betul, itu jawapan yang paling cantik sekali. 2 tambah 4 sama dengan 6. Sebenarnya jawapannya adalah 6 gelas. Sebab adik minum 2 je. Kawan-kawan dia, ni kawan-kawan dia lah. Okey, cikgu. Kawan-kawan dia minum 4. Jadi kita tulislah kat situ kawan kan. Ni kawan. Kawan minum 4. Jadi 2 tambah 4 semua sekali adalah 6. So maknanya ada 6 gelas yang untuk isi padu bagi jus anggur. Okey, soalan seterusnya. Soalan latih diri. Muka surat 65. Buka muka surat 65. Okey, dalam muka surat 65 ini ada satu gambar pemandangan di sebuah pantai. Okey, ada orang sedang bermain istana pasir, ada yang kerusi yang panjang sikit, ada kerusi yang pendek, ada payung, ada orang tengah duduk dekat tepi pantai, ada pokok kelapa dan sebagainya. Okey, tolong tutup mic dulu, nanti bising lah. Nanti cikgu panggil murid yang cikgu panggil saja baru buka mic. Okey, terima kasih. Okey, cikgu akan pilih ada 6 soalan dekat sini. Kita nak kena teka cita-cita Nabil. Lengkapkan huruf. Apakah cita-cita Nabil? Dalam kotak-kotak ni, dia akan hasilkan satu perkataan menunjukkan cita-cita. Cita-cita ni maksudnya besar nanti nak jadi apa. Macam cikgu, cita-cita cikgu nak jadi cikgu. Akhirnya jadi cikgu juga. Okey, cita-cita Nabil ni nak jadi apa? So kita kena teka. Bila kita dapat jawab dengan betul, dengan masukkan huruf dengan betul, kita akan dapat teka cita-cita Nabil tu. Okey, so sekarang cikgu nak pilih orang yang pertama untuk jawab soalan ni. Kita start dengan Arisa Nazmin. Okey, kita ada Adriana kan?
Adriana baru masuk kan? Cikgu pilih Adriana. Okey, ada Sian Adriana. Okey, Adriana. Soalan A. Istana pasir yang tinggi. Mana satu? P ke atau C? Istana pasir yang tinggi. Yang mana yang tinggi? P ke C? P ke C? Cuba tengok. Ni ada P. P. Okey, betul. Tulis huruf P kat situ. P. Semua orang tulis huruf P dekat kotak yang pertama sekali. Sebab P adalah yang paling tinggi. Okey, terima kasih kepada Adriana Syaurah. Okey, soalan seterusnya kepada Arisa Nazmin. Bangku yang panjang. Mana satu? Arisa Nazmin cuba cari huruf dia. Bangku yang panjang. Bangku tu maksudnya kerusi lah. Mana? Huruf apa? O. Huruf O. Huruf O. Huruf I. Sekejap cikgu awak cakap huruf O. Sebab huruf O tu pendek. Okey, huruf I. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya. Kepada... Okey, Auni tadi dah jawab kan? Dia pun dah jawab kan? Okey, kita bagi kepada... Okey, kita bagi kepada... Tak apalah, kita ambil balik semula. Tak apa. Auni. Cikgu nak tanya Auni. Pokok yang rendah. Buat huruf apa? Pokok yang rendah. G. Huruf G. Okey, kita tulis huruf G. Apalah cita-cita agak... Cita-cita si Nabil cikgu pun tak tahu. Okey. Selesai huruf G. Okey, terima kasih. Auni dah jawab. Kita pergi kepada Dia Inara. Batu yang berat. Huruf apa? U. Huruf U. Okey, kita letak huruf U. Okey, kita seterusnya kita minta kepada murid yang berikutnya, Fairuz. Baldi yang ringan. Baldi tu maksudnya timba. Baldi yang ringan. G. Huruf G. Ada G tu pokok. Baldi yang ringan. I. Huruf I yang ringan, bukan berat. Itulah. Yang ringan. Huruf apa? A. Huruf A. Kenapa cikgu tak ambil huruf I? Sebab I dengan huruf A dengan huruf I ni berat, A ni ringan. Sebab tu tak boleh pilih huruf I. Okey, seterusnya soalan terakhir, botol yang banyak air. Cikgu nak minta Hafi. Botol yang banyak air. M atau S? M. Okey, kita dah letak dah semua huruf-huruf dia, iaitu huruf P, huruf E, huruf G, huruf U, huruf A dan huruf M. So, apa cita-cita Nabil? Nabil nak jadi apa besar nanti? Peguam. So, kita dah dapat jawapan dah. So, cita-cita Nabil ialah nak jadi seorang peguam. Peguam ni adalah mereka yang bekerja ataupun yang bertugas di dalam bidang perundangan. Selalunya ada dekat mahkamah, kan? Pesuruhjaya. Itu adalah peguam. Okey? Tugas mereka untuk menegakkan undang-undang. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat yang terakhir, muka surat 66. Cabar minda. Okey, cabar minda ini menunjukkan gambar koleksi barangan-barangan yang diukur, ada yang disukat dan ada yang ditimbang. Okey, so kita akan jawab sama-sama Soalan ada 8 soalan. So ada 8 orang murid yang akan jawab.
Kita akan start dengan Irfan dahulu. Irfan, panjang pensel sama dengan berapa pemadam? Panjang pensel sama dengan berapa pemadam? Irfan, apakah jawapan awak? Panjang pensel sama dengan berapa pemadam? Irfan, are you here? 4. Syafira yang jawab ni kan? Irfan ada? Irfan? Irfan ada? Okay, Irfan mungkin tak dengar ni. So, ada. Apa jawapan dia Irfan? Panjang pensel sama dengan 4. Tulis 4. 4 pemadam. Betul. Kenapa lambat sangat tu? Line slow Okey, kita tambah 2 markah. Okey, seterusnya Mawar Humaira. Matikan mikrofon ya, siapa yang tak berkenaan, yang cikgu tak panggil. Okey, panjang garpu sama dengan berapa pemadam? Cikgu nak tanya Mawar. Berapa pemadam, Mawar? Mawar, berapa pemadam? Ya. 6. Okey, betul. Tulis 6 ya. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya. Kepada Putra Al-Alim. Panjang garpu apa dia daripada panjang pensel? Ni kita nak banding ni. Ni cikgu tak nak bagi tahu jawapan. Panjang garpu apa dia daripada panjang pensel? Start huruf L. B. Bukan huruf B. Le apa? Lebih. Bukan huruf B. Lebih. Panjang garpu lebih daripada panjang pensel. Jawapan dia ialah lebih. Okey, bukannya pendek dan sebagainya. Dia adalah lebih. Okey, soalan seterusnya kepada Putri Balkis. Isi padu botol susu, kotak susu apa dia daripada isi padu cawan? Lebih ke kurang? Lebih banyak. Lebih banyak atau lebih saja cukup? Lebih saja. Lebih daripada isi padu cawan. Okey, soalan seterusnya kepada Syahira Dania. Sarah dulu. Minta maaf ya, Sarah dulu. Sarah, isi padu cawan apa dia daripada isi padu kotak susu? Yang ni 2. Yang ni ada 5. Rendah. Bukan rendah. Start huruf K. U. Apa dia? Ku apa? Ku apa? Kurang. Kurang. Okey, betul. Kurang. Jawapan dia ialah kurang. Isi padu cawan kurang daripada isi padu kotak susu. Sebab dia sikit. Okey, soalan seterusnya. Jisim pula. Jisim botol. Ni murid seterusnya ialah Syahira Dania. Jisim botol sama dengan berapa botol kecil? Lima. Very good. Okey, soalan seterusnya kita patah balik kepada Adriana Syaurah. Jisim apa ni?
Satu botol yang besar sikit ni sama dengan berapa botol kecil? Berapa mana? Dekat kecil tu. Berapa? Kalau tengok kat sini. Berapa? 2. 2. Yang ini ada 5 kan? So sini 5, sini 2. Okey. Soalan terakhir, soalan H. Kita berikan kepada Arisa Nazmin. Arisa Nazmin. Jisim botol besar apa dia daripada jisim ni? Huruf L. Arisa Nazmin. Saya tak dengar suara cikgu. Oh, tak dengar. Okey, cikgu ulang. Jisim botol besar ni minyak masak. Apa dia daripada jisim ni? Dia ni, yang ini dengan yang ini, apa dia? Dia ni lebih ke kurang? Lebih. Okey, tulis kat situ lebih. Jisim botol besar lebih. Sebab dia kan banyak, ni ada 5. Yang satu lagi apa ni? Botol ni ada 2 saja. Jadi automatik lah yang ini lebih. Okey, kita dah selesai dah menjawab semua soalan dalam buku aktiviti muka surat 66. Okey. Seterusnya kita pergi kepada Desmos ni, nak habis dah Desmos ni kita boleh jawab sikit-sikit selama 10 minit. Lepas tu kita habis kelas lah. Paling lama pun 15 minit, 10 minit je kot. Cikgu akan sharekan link Desmos. Untuk kali ni kita dah ubah, kita tak guna quizzes, kita guna Desmos pula. Kita ubah sikit lah kan. Kalau asyik quizzes saja nanti bosan kan. Okay, kita try dengan Desmos pula. Dah lama tak guna Desmos kan. Okay, so kita sharekan link untuk nak jawab soalan dalam Desmos. Sila tekan. Okay, sila tekan link tersebut. Okay, cikgu akan masukkan juga link ni ke dalam dalam WhatsApp group untuk nak masuk. Okay, daftarkan sekarang dalam Telegram. Dalam Desmos. Minta maaf ya, dalam Desmos. Okay, kejap ya. Okay, sila masukkan. Okay, kita dah masuk kepada Desmos. So, kita akan jawab sama-sama. Soalan ni Sekejap. Oh, belum. Okey, sekarang ni dah ada 4 orang. Iaitu Hafi Ikram, Balkis Bahakihah, Irfan Naufal, Syahira, Dania dan Putra. Okey, boleh jawab. Tak banyak soalan, ada 9 je. Itu pun soalan senang-senang. Okey. Senang bagi ni lah. Cikgu tak boleh Tak boleh masuk. Siapa tu? Auni Nur Sarah Aisyah. Sarah Aisyah tak boleh masuk. Dah tekan dah? Tekan link. Tekan link tu jadi macam dia jadi macam mana? Suruh masuk email. Oh, okey. Bila keluar macam tu, okey, contohnya, okey, Sarah tengok kat depan, tengok dekat dalam Google Meet. Okey, bila Sarah tekan macam tu, nanti dia kata suruh masuk guna ni kan. Tulis dekat situ, continue without signing in. Tekan yang kat bawah ni, kalau ada lah. Tak perlu tekan sign in with Google ni, terus continue without signing in. Sebaik-baiknya kita sign in with Google lah kalau ada akaun Google. Kalau tak ada, buka je continue without signing in.
Ada tak butang tu? Okey. Boleh Okey, try masuk. Okey, cuma kelemahan dia, sekiranya murid dia tak sign in with Google, maksudnya dia masuk continue without sign in, kalau kita keluar, nanti dia akan hilang terus. Itu kelemahan dia. Tapi kalau awak sign in with Google, contohnya tiba-tiba awak tengah jawab soalan matematik ni, tiba-tiba sakit perut, nak terberak pula dah. Boleh tinggal, keluar sekejap, tinggal, masuk balik, dia akan dapat balik benda yang sama yang kita tertinggal tu. Tapi kalau awak keluar tanpa without signing in, awak tak sign in, kalau awak keluar daripada benda tu, tiba-tiba awak nak tengok balik, awak dah kena daftar semula, kena daftar balik Kau ni semula. buat malam kau, Desmos. Boleh Auni, boleh buat malam, petang dan sebagainya. Nanti cikgu akan semak lah siapa murid yang belum, yang dah. Okey? Okey, boleh try jawab sekarang. Cikgu dah tengok. Setakat ni kita ada, okey, Sarah dah masuk. Okey, kita ada 12 orang murid yang semuanya dah daftar. Okey, jawab betul-betul. Baca soalan tu dan jawab. Rasanya kita pernah jawab dulu guna Desmos kan? Cuma dah lama tak menggunakan Desmos ni, mungkin awak dah lupa dah. Okey. Boleh untuk nak tulis tu ada dua cara, sama ada awak boleh menggunakan teks huruf T tu, ada tulis huruf T, boleh tekan benda tu. Okey, ataupun boleh juga menggunakan gambar pensel. Okey, gambar pensel tu untuk menulis, tapi kalau menggunakan pensel tu memang kena tulis guna jari. Okey. Selesaikan dulu. Cikgu. Ya, Boleh tak nak buat malam? boleh. Okey. Kita ada masa lagi dalam 7 minit. Okey, dalam 7 minit ni kita habis kelas kita ya. Okey, kita nak tengok jugalah hasil kerja murid-murid lain ni. Okey ke tidak? Oh, Irfan dah guna akaun lain Okey. Okey. Tuliskan nama dan baca. Ikan kekek mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Nanti adik mak iloi iloi, pulang sama mak ilai ilai. Okey, setakat ni kita dah nampak Nur Syaira Dania dah masuk soalan yang kelima. Dia Inara pun sama. Sarah dan Syifa. Oh, Syifa dah masuk dah. Okey. Tenang-tenang air di laut, sampan golek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut tersebut, budi yang baik rasa dijunjung. Kita ada 4 minit lagi sebelum kelas Google Meet tamat ya. Lepas tu awak boleh sambung lah. Okey, sambung seperti biasa sampai habis
Okey, Putra dah nak habis dah soalan dia. Ikan gege mak iloi iloi, ikan gelamba mak ilai ilai, nanti adik mak iloi iloi, pulang sama mak ilai ilai. Ikan gege mak iloi iloi, ikan gelamba mak ilai ilai, nanti adik mak iloi iloi, pulang sama mak ilai ilai. Okey, kita dah sampai ke akhir pelajaran kita pada hari ini. Okey, awak boleh teruskan menjawab seperti biasa. Okey, cikgu akan cek semula kehadiran. Mungkin ada yang tertinggal. Rasanya okey, ikut semua orang Okey, so cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid-murid Satu Lavender yang telah menghadiri kelas kita bagi bidangan ke-35. Okey, boleh selesaikan latihan dalam Desmos tu ada 9 latihan. Jawab elok-elok. Nanti cikgu akan semak seperti biasalah. Minggu depan kita cuba dengan kuis yang lain pula. Okey, so tu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye-bye. Bye. Bye.